Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat berjumpa kita kembali pada sambungan tajuk pelajaran yang ketiga, iaitu hukum tajwid. Hari ini kita akan masuk tajwid pada tajuk waqaf dan juga ibtidah. Okey, tanda dan jenis-jenis waqaf dan juga kita masuk jenis-jenis ibtidah. Okey, kita boleh mulakan sekarang. Tolong sediakan nota, sila catat apa yang kita belajar pada hari ini. Okey, objektif kita pada hari ini ialah yang pertama, 1.35.1 menjelaskan maksud waqaf dan ibtidah serta cara bacaannya. Yang kedua, 1.32.2 menentukan dan membaca ayat Al-Quran yang mengandungi hukum waqaf dan ibtidah. Jadi untuk tajuk ni, yang kedua ni, Ustazah cuma boleh menentukan ayat Al-Quran yang mengandungi hukum waqaf. Cara bacaannya nanti kita akan buat bila kita bersua, ataupun tengoklah mana medium yang sesuai untuk menentukan cara awak membaca yang terkandung hukum waqaf dan juga ibtidah. Okey, dekat sini kita mulakan dengan tanda waqaf. Tanda-tanda waqaf yang ada di sini hanya menyeraikan 5 jenis waqaf yang utama dalam Al-Quran. Okey, apa maksud waqaf? Itu salah typing nanti betulkan. Maksud waqaf ialah memberhentikan bacaan di akhir kalimah untuk bernafas dengan tujuan menyambung bacaan semula. Maksudnya waqaf ni kita berhenti sebentar untuk bernafas, lepas tu kita nak sambung balik. Okey? Okey. 5 jenis-jenis waqaf. Yang pertama ialah Okey, yang pertama ialah huruf mim. Nampak tu ada kat sini huruf mim. Okey, huruf mim ni. Huruf mim kecil digalakkan waqaf apabila awak jumpa mim seperti yang ada di sini. Macam ni. Ni kan. Maksudnya anda digalakkan untuk waqaf. Apa bezanya kalau ikutkan? Okey. Kita cuba macam mana kita nak berhenti digalakkan waqaf pada tempat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta. Maksudnya kita berhenti sebentar di tempat ini. Okey, itu waqaf yang pertama apabila huruf mim kecil. Okey, yang seterusnya tanda 3. Macam ni kan. Okey, ada 3. Ada tanda 3 pada 2 tempat. Maksudnya harus waqaf pada salah satu tempat. Okey, caranya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zalikal kitabu la raib. Berhenti. Kita memilih untuk berhenti di sini. Kita sambung semula. Fihi hudal lil muttaqin. Ataupun Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Okey, kita memilih sama ada untuk berhenti di sini ataupun di sini. Okey? Okey, ini yang kedua. Seterusnya yang ketiga. Waqaf qaf dan lam, iaitu waqaf qaf sebab tu ada qaf, lam aula. Waqaf itu lebih aula, lebih utama. Maksudnya kita berhenti tu lebih utama pada tanda tersebut, tanda yang macam ni. Okey, kita cuba A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
ويتوب عليكم والله عليم حكيم. Berhenti di sini. Berhenti lebih baik, lebih aula, lebih utama. Okey, yang keempat ialah tanda huruf jim, iaitu harus waqaf atau wasal. Maksudnya harus berhenti atau meneruskan bacaan wasal. Okey, pilihannya kalau harus waqaf, contohnya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waghdud min sautik. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Itu kalau kita waqaf. Macam mana kalau kita nak wasalkan dia? Waghdud min sautika inna ankaral aswati la sautul hamir. Teruskan sahaja. Bergantung juga. Kalau nafas panjang, teruskan. Tapi kalau tak mampu, boleh berhenti di situ sebab dia harus waqaf. Okey, seterusnya ialah wasal. Sod lam. Wasal, sol. Wasal dia wakilkan kepada sod. Lam tu aula, lebih utama. Maksudnya, meneruskan bacaan itu lebih utama. Contoh pada ayat ialah, sekejap ya. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Maksudnya meneruskan bacaan pada tempat ini. Maksudnya baca terus lebih utama. Okey, itu ialah 5 tanda-tanda waqaf yang ada di dalam Al-Quran. Boleh dapat ya? 5. Yang ini kita diajar hanya 5 sahaja. Selebihnya awak boleh rujuk pada Al-Quran. Okey, seterusnya kita nak masuk jenis-jenis waqaf. Jenis-jenis waqaf tu ada 4, iaitu waqaf tam, waqaf kafi, waqaf hasan dan juga waqaf qabih. Okey. Waqaf tam, kita tengok dulu lah. Waqaf tam maksudnya ialah waqaf pada ayat yang telah sempurna maknanya dan tidak mempunyai kaitan dengan ayat selepasnya dari sudut lafaz dan makna. Okey, sebagai contoh, kita tengok kat sini ya. Waqaf pada kalimah al-muflihun dan memulakan bacaan pada kalimah berikutnya. Kita tengok contoh di sini. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Berhenti. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, sehingga habis. Okey, berhenti kat sini. Dia kata tadi tidak mempunyai kaitan dengan ayat selepasnya dari sudut lafaz dan juga makna. Maksudnya di sini ialah atas ni cerita pasal apa? Wa ulaika humul muflihun. Iaitu ini ialah ya. Muflihun cerita pasal orang-orang yang beruntung. Yang seterusnya ialah cerita pasal innal ladzina kafaru. Cerita pasal orang kafir pula. Jadi tadi cerita pasal orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Cerita selepasnya cerita pasal orang kafir. Maksudnya berhenti di sini. Sesuai dah. Sebab ayat selepasnya tidak berkaitan dengan ayat sebelumnya dari segi lafaz dan juga makna. Okey, boleh faham ya waqaf tam? Okey. Seterusnya, kita pergi ke waqaf kafi, iaitu waqaf ayat yang telah sempurna maknanya. Maksudnya dah habis cerita. Tetapi mempunyai kaitan dengan ayat selepasnya dari sudut makna bukan lafaz. Maksudnya dekat sini ialah, okey, contoh kat sini
Waqaf pada kalimah la yu'minuna dan memulakan bacaan pada kalimah berikutnya. Okey, kat sini Zara cuba baca dulu. Kita tengok apa yang dikatakan sama dari ayat yang pertama dan ayat yang kedua tu dikaitkan dengan makna yang sama. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah. Okey. Apa yang dikatakan dalam ayat ni ialah yang ni cerita pasal innal ladzina kafaru. Apa cerita pasal orang kafir sama ada diberi peringatan atau tidak, mereka tidak akan la yu'minun, tidak akan beriman. Kenapa? Khatamallahu ala, sebab Allah telah mengunci hati mereka, ala qulubihim, hati mereka, wa ala sam'ihim, pendengaran mereka, wa ala absarihim, penglihatan mereka. Jadi buat apa sahaja mereka tidak akan beriman. Ini yang dikatakan sama. Ayat pertama dan ayat keduanya sama dari sudut makna. Tapi nak waqaf la yu'minun boleh? Boleh. Okey, faham ya? Okey. Seterusnya ialah waqaf hasan, iaitu waqaf ayat yang telah sempurna maknanya tetapi mempunyai kaitan ayat selepasnya dari sudut makna dan lafaz. Maksudnya kalau kita berhenti di situ dah sempurna dah maknanya, tapi ayat selepasnya mempunyai kaitan dengan sebelumnya. Kalau kat sini cara bacaan waqaf pada kalimah lillah dan memulakan bacaan pada kalimah berikutnya. Contohnya surah Al-Fatihah ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Berhenti di situ. Rabbil alamin. Disambung selepasnya. Boleh tak? Boleh. Tapi nak katakan lillah. Lillah Allah. Rabbil alamin. Disambung dengan cerita itulah sifat kebesaran Allah, Tuhan sekalian alam. Itu maksudnya berhenti, tapi ayat selepasnya mengandungi kaitan dari sudut makna dan juga lafaz. Okey. Yang seterusnya waqaf yang keempat iaitu waqaf qabih. Maksudnya ialah waqaf ayat yang mengubah makna sebenar atau yang tidak sempurna. Maksudnya kalau kita berhenti di situ dia akan mengubah maksudnya ataupun tak sempurna maksudnya. Bukan takut, memang dia akan jadi cerita yang berbeza kalau kita berhenti di situ. Kerana mempunyai kaitan dengan kalimah selepasnya dari sudut lafaz dan juga makna. Maksudnya kat sini tidak harus waqaf pada kalimah as-salah secara sengaja. Contoh ayat ialah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salat. Awak berhenti di situ. Maksudnya apa? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu taqrabu, dekati solat. Bila kita dengar kenapa orang beriman jangan dekati solat? Bukan kita wajib solat ke? Ya, sebab tu tidak harus waqaf di situ. Nanti dia akan mengubah maksudnya ataupun tak sempurna. Nak cerita pasal apa ni sebenarnya? Ayat sambungan dia. Wa antum sukara. Jika kamu dalam keadaan yang mabuk. Sebab itulah kata jangan dekati solat jika kamu dalam keadaan mabuk. Jangan pula kamu sangka bila dengar ayat ni maksud boleh minum arak, cuma jangan minum arak bila solat. Bukan. Ini ayat ni mengandungi kaitan dengan nasah mansuh. Namanya peringkat pengharaman arak. Nanti cerita sebenarnya awak rujuklah kemudian, okey?
ceritanya bila awak berhenti selepas perkataan solat, dia tidak sempurna maksudnya. Faham? Maksudnya tidak harus waqaf pada tempat-tempat yang tersebut. Habis dah 4 jenis-jenis waqaf. Apa tadi? Waqaf tam, lagi waqaf kafi, lagi waqaf hasan. Yang satu lagi yang tidak harus, iaitu yang tiga-tiga tadi harus. Satu sahaja yang tidak harus, iaitu waqaf qabih. Berhenti boleh merosakkan maksud ayat tersebut. Okey? Boleh sambung? Yang ketiga, kita masuk kepada jenis-jenis ibtidak. Okey. Ibtidak tu apa maksud ibtidak tu? Yang ini salin sebab Ustazah tak masukkan dalam slide. Maksud ibtidak ialah memulakan bacaan Al-Quran selepas waqaf. Maksudnya bila kita nak start balik, ayat yang mana kita nak mulakan. Ibtidak dalam penerangan dalam buku ni ada dua sahaja, iaitu ibtidak hasan dan juga ibtidak qabih. Okey. Dengan nama dia pun kita tahu kan, hasan tu yang boleh, qabih tu yang tak boleh. Okey, kita masuk kepada ibtidak hasan. Ibtidak hasan maksudnya ialah memulakan bacaan pada kalimah yang dapat difahami maknanya serta tidak bersalahan dengan maksud yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya bila dalam keadaan yang macam ni, hukum bacaannya ialah harus. Okey. Yang kedua, waqaf lah. Ibtidak qabih. Maksudnya memulakan bacaan pada kalimah yang tidak menyampaikan maksud yang sebenar atau boleh mengubah makna yang dikehendaki oleh Allah. Sama lebih kurang macam tadi kan maksudnya kalau kita mulakan daripada tempat yang tersebut boleh menyebabkan salah maksud. Maka hukum bacaannya tidak harus. Okey, penerangannya Ustazah akan bagi kamu lihat video yang ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. Okey, berdasarkan ayat ini, kalau awak tengok nota dia ialah ditegah memulakan bacaan daripada kalimah Innallaha huwal masihu ibnu Maryam dengan meninggalkan kalimah sebelumnya, kerana bahagian awal ayat itu menerangkan kekufuran bagi orang yang mengatakan sedemikian. Betul. Okey, laqad kafara. Maksudnya kat sini sesungguhnya telah orang kafir ni telah kafir orang-orang yang berkata Innallah, sesungguhnya Allah itu huwal masihu, dialah al-masihu ibnu Maryam, putera Maryam. Andai kata kalau awak ibtidak pada perkataan qalu, seolah-olah macam apa yang katanya Allah itu ialah Al-Masih putera Maryam. Salah. Sebab tu kena nak bila berhenti di situ mulakan balik daripada laqad kafarul lazina hingga habis. Bahaya. Maksudnya boleh mencapai benda yang lain. Okey? Okey, kita dah masuk bahagian akhir catatan dari apa yang kita telah belajar pada hari ini. Ingat kan kita belajar pasal jenis tanda-tanda waqaf. Kita belajar tentang
jenis-jenis wakaf dan juga jenis-jenis ibtidah. Okay, untuk nota ni kita akan review dua, iaitu jenis tanda wakaf. Tanda wakaf ada berapa tadi? Ada 4. Wakaf yang pertama ialah huruf mim kecil, iaitu digalakkan wakaf. Bila jumpa mim kecil, maksudnya kita digalakkan wakaf pada tempat tersebut. Lepas tu ada titik 3 pada 2 tempat, iaitu harus wakaf pada salah satu tempat. Yang seterusnya ialah qala, wakaf lebih aula. Maksudnya wakaf lebih utama. Lepas tu yang keempat ialah huruf jim, iaitu harus wakaf atau wasal, teruskan baca. Yang kelima ialah sola, wasal, sola, wasal. Lebih aula, lebih utama, iaitu wasal lebih utama, meneruskan bacaan itu lebih utama. Okey, kita masuk jenis wakaf pula. Jenis wakaf ada 4. Yang pertama, wakaf tam. Maksudnya telah sempurna maknanya. Tetapi ayat seterusnya tiada kaitan dari sudut lafaz dan juga makna. Okay, yang kedua ialah wakaf kafi, iaitu sempurna maksudnya tetapi berkaitan dengan ayat seterusnya dari sudut makna, bukan lafaz. Ada kaitan dari segi cara apa cerita mengenai ayat tersebut. Seterusnya ialah yang ketiga, wakaf hasan, iaitu sempurna maknanya tetapi berkait dengan ayat seterusnya dari sudut lafaz dan juga makna. Maksudnya berkait dua-duanya. Seterusnya ialah wakaf qabih, iaitu tak boleh wakaf, tidak harus wakaf kerana dia boleh mengubah makna sebenar atau tidak sempurna maknanya. Tu ada error, typing error. Kerana berkait dengan ayat seterusnya dari sudut lafaz dan juga makna. Maksudnya tidak harus wakaf di situ kerana takut boleh mengubah cerita ayat tersebut. Okey, daripada 2 jenis wakaf ni, awak boleh tanya diri awak, belajar balik, maksudnya ulang balik daripada awal jika tidak faham ataupun inginkan penerangan yang lebih lanjut, boleh tanya kepada ustaz dan ustazah awak. Okey? Okey, seterusnya ialah bahagian penilaian. Jangan risau, ustazah tak suruh pun awak buat kat sini, tapi ustazah akan keluar ustazah akan berikan latihan tu dalam bentuk yang awak senang nak jawab. Okey, semak dalam Google Classroom awak. Dalam tu akan disediakan nota dan juga latihan yang berkaitan. Okey, sehingga tajuk ni sampai cukup setakat ni. Nanti kita akan sambung pada tajuk yang lain. Okey, maksudnya kita sudah selesai 3 jenis hukum dalam tajwid, iaitu hukum ra', wakaf dan juga ibtidah. Okey, sampai di sini sahaja. Nanti kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.